Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini ialah lafaz bagi Imam Muslim. Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Kami pulang bersama Rasulullah daripada Makkah ke Madinah. Hatta idza kunna bima'in bit-tariq, sehingga kami sampai pada satu tempat yang ada air dalam perjalanan. Ta'ajjala qaumun 'inda al-'asri, maka satu kumpulan daripada rombongan kami bersegera untuk menunaikan sembahyang asar lah. Ada satu kumpulan yang terdahulu, yang ke depan daripada rombongan Nabi ni bersegera untuk menunaikan asar. Fatawadda'u wa hum ijal, mereka mengambil wuduk dalam keadaan mereka gopoh-gopoh. Fantahayna ilaihim, lalu kami sampai kepada mereka. Wa aqabuhum taluhu lam yamassaha ma'un, dan tapak-tapak kaki mereka kezahiran tidak disentuh air. Jelas nampak tapak kaki mereka tidak kena air. Faqala Rasulullah SAW, maka sabda Rasulullah SAW, Wailul lil aqabi minan nar asbighul wudu, celakalah bagi tapak-tapak kaki daripada api neraka. Hendaklah kamu sempurnakan, ratakan air wudu. Ai atimmu, sempurnakan. Wa akmiluhu, dan basuh secara menyeluruh, sempurna. Bisti'abil udwi bil ghusli, dengan kamu sempurnakan anggota itu dengan basuhan. Dan rawa Muslimun anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a zufrin ala qadamihi. Seorang lelaki dia ambil wuduk, dia tertinggal satu kawasan sebesar mawdi'a zufrin, sebesar kuku, makna kawasan yang sedikit, besar umpama besar umpama besar kuku sahaja yang tidak kena air. Fa absarahu Nabi, lalu Rasulullah melihatnya. Maka baginda berkata, irji' fa ahsin wudu'ak, kembali kamu dan sempurnakan wuduk kamu. Faraja'a thumma shalla, lalu lelaki ini kembali ambil wuduk dan dia pun sembahyang. Okey. Maka fadalla hadithani, menunjukkan dua hadis ini ala annahu la yujzi'u al-wudu'u, tidak memadai wudu' idza baqiya adna juz'in, jika masih kekal sekurang-kurang juzuk minal udwil mawsul, daripada anggota yang dibasuh, duna ghaslin, tanpa ada basuhan. Kalau basuhan tu tak meratai, maka tidak akan sah. Okey, seterusnya, rukun seterusnya ialah mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian daripada kepala. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, menyapu sebahagian daripada kepala. Walau sya'ratan, walaupun hanya pada satu helai rambut sekalipun. Maksudnya apa? Maksudnya sapu kepala tu memada sebarang sapuan walaupun kena pada sehelai rambut sekalipun. Madamat fi hududir ra'si, selagi mana rambut itu duduk dalam had kepala. Itu had kepala ni lah. Kalau rambut panjang, yang terurai panjang itu, kita sapu hujung itu tidak memada. Tapi kalau rambut yang ada kawasan kepala ni, kita sapu atas dia, dia dah memadai. Okay. Kemudian kata pengarang, liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum, dan sapulah dengan kepala kamu. Rawal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW tawadda'a wa masaha bi nasiyatihi. Rasulullah ambil wuduk dan disapu di atas ubun-ubunnya. Wa ala imamatihi, dan sapu di atas imamah serban dia. Ini menunjukkan bahawa mazhab kita mengambil pandangan bahawa tidak perlu basuh kesemuanya sekali, tapi memadai sebahagian daripada kepala. Ini berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala, bi ru'usikum, ai bi ba'di ru'usikum, dengan sebahagian daripada kepala dah memadai. Okay. Walau qasala ra'sahu au ba'dahu badalal mashi jaza. Kalau seseorang itu basuh kepalanya ataupun sebahagiannya, ganti daripada sapu, maka memada. Okay, sekarang ni isunya yang Allah Ta'ala sebut, ayat Quran kata wamsahu, al-masfu, iaitu sapu. Tapi orang tu dia tak sapu, dia basuh. Kalau basuh,
dia basuh, maka hukumnya lagilah harus. Haruslah juga, tapi yang paling dituntut dalam masalah kepala ialah sapuan, kerana disebut sapu dan perbuatan Nabi, Nabi menyapu. Tapi kalau seorang tu basuh, memada, tidak ada masalah. Okay. Wan nasiyah, nasiyah ini muqaddamur ra'si, iaitu awal kepala ni. Kita panggil sebagai ubun-ubun. Itu panggil nasiyah. Wahya juz'un minhu, dan itu juzuk. Ubun-ubun tu satu juzuk daripada kepala. Okey. Waliktifa'u bil mashi 'alaiha, dan memada dengan sapu di atasnya, dalilun ala annal mashal juz'i, itu dalil bahawa menyapu sebahagian itu huwal mafrud, itu fardu, itu yang wajib. Wa yahsulu bi ayyi juz'in kana, dan akan terhasil sapuan itu dengan apa-apa juzuk di kepala. Seterusnya ghaslu rijlain, membasuh dua kaki, ma'al ka'bain, dengan dua buku lali. Liqauli ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kamu hendaklah dibasuh sampai kepada dua buku lali. Ka'ba ni musanna ka'bun. Ka'ba ni musanna dari kalimah musanna, isim musanna daripada ka'bun. Wa huwal 'azmun nati', iaitu tulang yang tumbuh, min kulli janibin, tumbuh daripada setiap tepi, 'inda mifsalil saq, pada mifsal ni, pada sendi kaki. Asak ni betis yang bersambung dengan kaki. Jadi kaki kita kan, ni kaki kita di sini, ini sak, ini betis. Lepas tu kaki, ini qadam, qadami. Asak tu betis, qadam tapak kaki. Maka mifsal dia ialah di sini. Dia itu sendi. Kat sendi tu kan ada tumbuh tulang di kedua-dua belah. Kita panggil sebagai buku lali. Semua kenal belaka ni. Tak perlu saya terang banyak lah. Tengok kaki masing-masing lah. Okay. Ila di sini dengan makna ma'a juga. Ila dengan maksud ma'a, yakni basuh kaki berserta dengan kedua buku lali. Okay. Juga sama ni, wajib basuhkan, meratakan basuhan kaki. Yang keenam, tertib ala syaklil ladzi dzakarnahu. Tertib mengikut rupa yang telah kami sebutkan, mengikut cara yang telah kami sebutkan. Hadza mustafadun minal ayati allati dzakarat furudal wudu' murattabatan. Rukun tertib ini dapat difaham, mustafad difaham daripada ayat yang menyebut fardu wudu itu dibuat secara murattab. Makna berurutan. Wa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan rukun tertib ini juga dapat diambil, difaham daripada perbuatan Nabi. Fa innahu lam yatawadda illa murattiban. Kerana Nabi SAW dia tidak berwuduk kecuali dia susun sebagaimana ikut tertib. Kama jaa fil ayah, sebagaimana datang dalam ayat Al-Quran. Thabata dhalika bil ahadithi as-sahihati. Sabit demikian itu dengan hadis yang sahih. Minha, antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu as-sabiq. Hadis Hurairah telah disebut dahululah. Fihi al-'athfu bi thumma. Padanya dia menggunakan lafaz ataf dengan thumma. Mana yang kita baca bahawa Abu Hurairah ni dia berwuduk dan dia kata hakadha ra'aitu Rasulullah yatawadda. Ni guna thumma. Thumma ni litartib wat taraqi, menunjukkan ada tertib lah, tapi di sini maksud tertib lah. Tertib sama ada melakukan perkara tersebut secara tertib. Itu maksudnya. Makna dengan disebut summa itu bahawa dibuat yang terdahulu sebelum dibuat yang terkemudian. Okey. Wa qala an-Nawawi fi Majmu', ihtaja al-ashabu, telah berhujah ashab Imam Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, minas sunnah, daripada sunnah, bil ahadithi sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih, al-mustafidah, yang masyhur, yang banyak, an jama'atin, daripada ramai di kalangan sahabat-sahabat, fi sifati wudu'in Nabi, pada sifat wuduk Nabi. Kulluhum wasafuhu murattaban, setiap mereka mensifatkan wuduk itu murattab, mengikut turutan dia. Ma'a kathratihim wa kathrati mawatini, berserta ramai mereka itu dan banyak
peristiwa-peristiwa mawatin ni peristiwa tempat-tempat Nabi berwuduk. Jadi ini antara dalil, saya pun tak boleh panjang di situ. Kita masuk kepada sunanul wudu, sunat wudu. Lil wudu'i sunanun kathirah. Bagi wudu ni banyak sunat dia. Nadhkuru ahammaha, kita akan sebut yang paling penting, yang antara yang penting ialah at-tasmiyatu fi ibtida'ihi. Membaca bismillah pada permulaannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang elok. Okey. Jadi dalil ni pun tawaddau bi bismillah. Dalil ni pun saya rasa saya langkahlah ya. Kita masuk kepada sunat yang kedua. Ghaslul kaffaini thalathan qabla idkhalihima al-ina'ah. Membasuh kedua-dua tapak tangan sebelum memasukkan ke dalam bekas air. Kalau kita berwuduk dengan cara cebok air, maka basuhlah dulu kedua tapak tangan ini. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, waqad su'ila an wudu'i Rasulillah. Beliau ditanya tentang cara wuduk Nabi. Fada'a bitaurin min ma'. Maka dia minta satu bekas air. Fatawadda'a, maka dia ambil wuduk lahum wudu'an Nabi. Akan sebagai bagaimana cara Nabi wuduk. Fa'akfa'a ala yadihi bitauri, maka dicuahkan di atas tangannya daripada bekas air itu. Faghasala yadayhi thalathan, lalu dia basuh tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina', kemudian barulah tangannya tadi dimasukkan ke dalam bekas. Jadi air itu dituangkan dalam tangan dulu supaya dibasuhkan tangan tersebut. Dibasuh tangan tersebut, barulah lepas itu bila tangan itu dah bersih, dia gunakan tangan sebagai gayung dan pencebok untuk mengalihkan dan menggunakan air bagi basuhan wuduk. Okay. Yang seterusnya ialah al-isti'mal. Isti'malus siwak, penggunaan siwak. Kita bersiwak ketika wuduk. Jadi ini hadis yang umum bahawa Nabi SAW menyuruh umatnya, menggalakkan umatnya untuk bersiwak setiap daripada kali untuk wuduk. Yang keempat dan kelima, al-madatu wal-istinsyaku bil yadi. Berkomoh-komoh dan istinsyak. Istinsyak makna memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan. Wal istinthar, istinthar mengeluarkan air. Jadi dalam sunat yang membasuh hidung ni, memasukkan air bukan basuh hidung, memasukkan air dalam hidung. Dia ada dua. Istinsyak ini masuk air dalam hidung. Istinthar keluarkan air. Nampak? Istinsyak ni masuk air dalam hidung. Istinthar hembus. Kita sebut sen, tak? Sen. Jadi masuk komo dan masuk air dalam hidung, kemudian kita sen dengan tangan kiri. Bil yadil yusra. Okey. Cuma cara ni kita lihat pada hadis Abdullah bin Zaid ni, fatamadmada wastanshaqa wastanthara bi thalathi gharafatin. Abdullah bin Zaid dia berkomoh dan masuk air dalam hidung serta mengeluarkannya dengan 3 kali cebokan. Di sini dia tidak panjangkan, disebut satu cara. Yatamadmadu, dia berkomoh, wastanshiku, memasukkan air dalam hidung, min gharfatin wahidatin, daripada satu cebokan air daripada tangan, wa karrara dzalika thalathan, dan dia ulang 3 kali. Jadi caranya, air tersebut dicedok, dikomoh, lepas itu baki itu diteruskan masuk ke dalam disedut, dimasukkan dalam hidung, kemudian dia senkan dengan tangan kiri. Nampak? Jadi 3 kali. Berkomoh masuk air dalam hidung, sen. Berkomoh masuk air dalam hidung, sen. Berkomoh masuk air dalam hidung, sen, dan hembuskan air tersebut. Boleh jelas ya? Itu cara yang paling elok yang dipilih oleh para ulama lah. Dia banyak cara sebenarnya. Berkomoh 3 kali pun boleh. Lepas tu masuk air 3 kali. Tapi paling elok ialah berbuat macam saya lakukan tadi ya. Iaitu 3 kali cebokkan. Setiap 1 kali cebok tu berkomoh dan masuk air hidung. Berkomoh masuk air dalam hidung. Berkomoh masuk air dalam hidung. Okay. Yang seterusnya, yang keenam, takhlilu al-lihyatil kathah. Menyelat janggut yang tebal. Janggut yang tebal kita selat dia. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa, Nabi apabila wudu, akhadha
kaffan minal ma'. Nabi ambil satu genggaman daripada air, fa adkhalahu tahta hanakihi. Dia masukkan air tadi itu di bawah hanakihi, di bawah hanak ni, di bawah tulang keng. Dia panggil tulang keng. Tulang bukan gusi bawah ni, tulang gusi bawah ni tulang keng dia panggil, tulang mulut kita kat bawah ni dia masuk kat ni. Fa khallala bihi lihyatah. Lalu Nabi khallala bihi lihyatah. Nabi selat-selatkan janggutnya. Qala hakadha amarani Rabbi azza wa jalla. Begitulah yang disuruh oleh Tuhanku, Nabi cakap, ya. Yang seterusnya yang ketujuh, mashu jami'ir ra'si. Kepala tu sapu ke semuanya. Bagaimana dibuat? Abdullah bin Zaid tunjuk. Fa masaha ra'sahu biyadihi fa aqbala bihima wa adbara. Dia ke depan, ke aqbala wa adbara. Aqbala wa adbara. Dia ke depan dan ke belakang kan tangan dia itu. Wa bada'a bi muqaddami ra'sihi. Dimulakan dengan bahagian depan kepala, summa dhahaba biha. Kemudian dibawa tangannya ke belakang, ila qafahu sehingga ke tekuk, summa raddahuma. Kemudian didatangkan, dipulangkan balik tangan, hatta raja'a ila makanil ladzi bada'a minhu, sehingga pulang ke tempat yang dimulakan. Macam ni ya. Okay, tengok ni. Tangan macam ni. Dia tolak ke belakang sampai ke tekuk ni. Kemudian pulang, datangkan balik ke depan. Nampak? Saya buat sekali lagi ya. Tengok Ni. Tangan ni duduk sini. Dekat sideburn ni. Kemudian macam ni. Dia mula depan sampai ke tekuk belakang. Kemudian dia datangkan balik ke depan. Jadi itu satu kali. 3 kalilah buat. 2, 3. Setiap kali tu kita celupkan air dalam tangan kita dalam air. Boleh itu sapu. Bukan kita ambil air kita sapu. Celupkan tangan dalam air. Biar tangan itu lembab. Lepas tu kita sapu. Kemudian yang ke-8, takhlilu ma baina asabi'il yadaini warijlaini bil ma'. Menyelat-nyelat di antara dua jari-jari tangan dan jari-jari kaki dengan air. Amal yadan fabit tashbik. Tangan ni dengan cara kita tashbik. Ni macam ni. Basuh tu kita tashbik. Kita tashbik ni amal tashbik. Kita tashbik. Kita menyelat masukkan dua jari macam ni, tashbik Wa amal rijlan fabil khinsiri liyadil yusra. Adapun dua kaki dengan cara khinsir yadil yusra. Saya tak tahu tangan, boleh nampak ni tangan kanan saya. Ni tangan kanan, ni tangan kiri. Saya tak pasti video ni betul ke ataupun balik, nanti saya tengok. Harap-harapnya boleh faham Ni tangan kiri saya ni. Tangan kiri saya kita guna apa? Khinsir. Apa nama? Khinsir yadil yusra. Dengan jari bagi tangan kiri. Tangan kiri ni jari khinsir, ni jari khinsir. Khinsir jari kelingking. Jari kelingking tangan kiri. Dia selat di bawah kaki. Katakan ni kaki. Yabda' bil khinsiri, dimulakan yabda'u bi khinsiri ar-rijlil yumna wa yakhtatimu bi khinsiri rijlil yusra. Katakan ni kaki kanan. Kaki kanan dimula dengan kelingking tangan kiri, gunakan jari kelingking kiri masukkan di bawah kelingking kaki kiri, kelingking kaki kanan. Kelingking kaki kanan, lepas tu terus sampailah kaki kiri guna yang ni sampai ke kelingking kaki kiri. Boleh nampak contohlah ni saya buat. Ni katakanlah kaki ni kaki. Ni kaki. Jadi ni kaki kanan, ni kaki kanan kiri dah. Kanan, right, left. Ini kita kata right lah. Right, left. Jadi tangan itu masuk daripada bawah, start di sini sampai ke hujung kelingking kaki jari kaki yang kiri. Boleh Jadi di sini hadis ini daripada Laqit Ibnu Sabirah daripada Anil Mustawrid qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a. Aku melihat Rasulullah berwuduk fa khallala asabi' rijlaihi
bi khinsirihi. Aku melihat Nabi menyelat-nyelat jari-jari kakinya dengan kelingkingnya. Ya. Yang ke-9 ila mashul udhunaini zahira zahirihima wa batinihima bima'in jadidin ghairi ma'ir ra'si. Menyapu kedua telinga, zahir luarnya dan batinnya dengan air yang baharu selain daripada air basuhan kepala, air sapuan kepala. Ini berdasarkan daripada hadis Ibn Abbas ni. Okay. Cara macam mana? Zahirnya mana? Zahirnya ialah zahir dan batin, depan belakang lah maksudnya. Depan dan belakang. Zahir dan batin tu ialah depan dan belakang. Bukan masuk kita masuk air dalam ni, bukan masuk air dalam batin tu, bukan masuk dalam lubang telinga. Depan belakang ni dipanggil zahir dan batin. Okay. Jadi Nabi SAW sapu. Ingat ni juga sapu ni. Yang sunat ni adalah sapu. Tangan itu kita basuhkan tangan kita, lembapkan tangan kita. Kita pun gunakan tangan kita ni, jari-jari gerakkan kepada belakang telinga dan juga dalam telinga. Dalam telinga. Nampak? Dan kita tekankan anak jari ni, masukkan ke dalam lubang ni. Dan kita tekan macam tu. Itu antara caranya lah. Jadi sini dia buat ringkas je ni. Kalau ikutnya. Okey. Wa batinuhuma bi masaha bi ra'sihi wa udhani. Wa batinahuma bi musabbihataini wa zahirahuma bi ibhamaihi. Zahirnya dengan ibham. Ni zahir, iaitu bahagian belakang. Bahagian dalam telinga ni panggil dalam telinga, dia guna guna jari telunjuk. Guna jari telunjuk. Okey, boleh. Kemudian rasa video berkaitan wuduk ni boleh pelajar-pelajar sekalian cari dalam internet lah. Boleh cari internet bagaimana perincian dia tu. Perincian tu kadang tu yang menjadi sunnah yang perlu kita amalkan dan elok kita ikut. Bagaimana cara? Dia ada cara yang spesifik dan yang menepati bagaimana cara Rasulullah SAW. Adapun kalau sapu tinggal saja, gitu pun dah dapat pahala sapu, tapi kita nak yang paling terbaik. Yang ke-10, at-tathlith. Basuh atau sapu 3 kali. Fi jami'i faraidil wudhu' wa sunanihi. Pada sekalian fardu wuduk dan sunat dia. Buat 3 kali. Yang ke-11, taqdimul yumna 'ala al-yusra, mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Pada mana? Fil yadain, pada tangan, dua tangan dan 2 kaki. Ini bagi yang ada 2. Tapi banyak ada 2 dah. Tapi ini tengok ni, ingat ni. Mendahulukan kanan dan kiri pada 2 basuh tangan dan 2 basuh kaki. Adapun basuh sunat, basuh tu sekaligus basuh tangan yang sunat tu. Itu sekaligus. Apa lagi? Lubang hidung kita tu sekaligus. Telinga sekaligus walaupun ada 2. Jadi yang sunat kanan itu basuhan, wajib basuhan tangan sampai ke siku. Mulakan kanan. Begitulah juga kaki. Bukan maknanya semua yang berpasang tu buat kanan belaka. Telinga. Sapu telinga kanan tu, lepas tu telinga kiri tak. Tu sekaligus. Yang kedua, adalku. Dalku makna kita kita gosok. Dalku ni kita gosok. Makna bukan kita ambil air jiru saja. Kita gosok dengan tangan kita. Itu sunat. Wahwa imrarul yadi, melalukan tangan alal udwi, di atas anggota inda ghaslihi, ketika basuhannya. Nampak? Jadi bukan kita buka paip, kita letak je macam tu, bukan? Kita sunat sapu. Okay. Yang ke-13, muwalah. Muwalah tu berturut-turut. Ai ghaslul a'dha'i bitatabu'i, membasuh anggota dengan cara berturut-turut. Min ghairin qita', tanpa ada perceraian. Bihaitsu yaghsilu al-udwa thani qabla an yajiffa al-awwalu. Dia basuh anggota kedua sebelum kering anggota pertama. Jadi sebelum kering anggota yang telah dibasuh, kita basuh anggota yang kedua. Maknanya kita lakukannya secara berturut-turut. Jangan biar lama lah.
Di sisi mazhab kita, mualat dalam wuduk ni sunat saja. Maknanya kita nak basuh kepala dulu, nak basuh muka dulu. Lepas tu lama sejam. Lepas itu kita nak basuh tangan boleh selagi mana kita buat itu berturutan. Kita buat ikut tertib, tapi tidak mesti mualat. Mualat itu lain, tertib itu lain. Tertib itu susunan tu betul. Mualat itu sunat berturut-turut. Kita basuh muka dulu, lepas tu lama baru basuh tangan. Sah dalam mazhab kita. Cuma sunatnya lepas basuh muka, terus kita basuh tangan, terus basuh anggota seterusnya sebelum kering anggota yang pertama. Yang keempat, italatul ghurrati wat tahjil. Memanjangkan, meluaskan basuhan ghurrah. Ghurrah ini ialah basuhan muka. Tahjil ni ialah basuhan tangan dan juga kaki. Ghurrah tu ghaslu juz'in min muqaddamir ra'si, membasuh sebahagian daripada depan kepala. Jadi hak muka itu wajib kita basuh sebahagian depan kepala itu ghurrah. Kita meluaskan basuhan muka itu sunat. Tahjil ghaslu ma fawqal mirfaqain, membasuh lebih daripada dua siku pada yadain, pada tangan, wa ma fawqal ka'bain fi rijlain, dan lebih daripada dua buku lali pada kaki. Jadi tangan ini jangan kita kat siku saja, naikkan sikit lagi. Kaki itu bukan kat buku lali saja, naik sampai ke betis. Okey. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu'. Sesungguhnya umatku akan diseru pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Ghurran muhajjalin, bercahaya anggota wudu' itu daripada kesan wudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu di kalangan kamu untuk memanjangkan basuhannya, maka hendaklah dia buat. Okey. Kemudian yang ke-15, al-i'tidalu bil ma', bersederhana pada menggunakan air, duna sarafin, tanpa kita membazir, au taktir, dan tanpa taktir ni makna cuai, makna tanpa sikit sangat pun jangan, banyak sangat jangan. Sunatnya macam mana? Ni. Faqad rawal Bukhari an Anas radhiyallahu ta'ala kana Nabi yatawaddau bil muddi. Nabi berwuduk dengan mud. Mud ni satu cupak. Satu cupak ni makna satu, kalau air tu penuh dua genggaman ni, kira satu cupak lah. Satu cupak. Makna kita kata botol air mineral yang bukan yang besar tu, yang kecil, yang sederhana tu. Bukan yang kecil sangat tu, besar sikit tu. Berapa ml saya tak pasti, tak ada kat sini. Okay. Lebih kurang macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Nampak ni contoh. Okey. Ini minyak zaitun ni. Minyak zaitun. Botol lebih kurang macam ni. Okey. Maka itu dikira lebih kurang lah. Kalau ukurannya ialah macam air tu penuh dua. Kalau penuh dua tapak tangan ini dipanggil satu mud, satu cupak. Okey. Kemudian katanya istiqbalul qiblah indal wudu, menghadap kiblat ketika berwudu. Kita wudu tu cari arah kiblat, kita menghadap kiblat. Kat masjid kan ada setengah masjid ada pilihan untuk pilih mana pilih air yang kita nak gunakan. Carilah yang menghadap kiblat, dapat pahala menghadap kiblat. Li'annaha asyraful jihati, kerana itu pihak yang paling mulia. Alla yatakallama athna al-wudu, jangan bercakap ketika mengambil wudu. Ittiba'an lin nabi, kerana mengikut nabi. Kita sedang menunaikan ibadat ni. Jadi sunat kita menghayati dan jangan bercakap. At-tashahhudu 'inda intihai minal wudu'i wad du'a. At-tashahhudu, kita mengucapkan tasyahud seketika selesai daripada wuduk, dan sunat berdoa. Apa kata ni bacaan doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku di kalangan orang yang menyucikan diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini antara doa yang disunatkan baca. Okey. Kita masuk kepada makruhatul wudu. Perkara-perkara yang makruh ketika wudu. Kita akan sambung pada video seterusnya.